اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 12, baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan jika ada ia najis aini mutawassitah, najis yang pertengahan, selain daripada najis mukhaffafah, air kecing kanak-kanak lelaki, dan selain daripada najis mughallazah, anjing dan babi. Selain daripada air kencing kanak-kanak lelaki, selain daripada anjing dan babi, najisnya adalah najis mutawassitah. Najis mutawassitah. Sebab najis mukhaffafah, air kencing kanak-kanak lelaki yang belum sampai umur 2 tahun, yang tidak makan atas jalan mengenyangkan melainkan susu ibu dia, itu mukhaffafah. Mughallazahnya anjing dan babi. Jadi mutawassitah selain daripada kedua tu. Tu je. Dan jika ada ia najis aini, hak mutawassitah pula ni. Ni tengok molek ni. Ni hak banyak-banyaknya kita. Air kencing kanak-kanak lelaki, tu jarang-jarang jumpa je lah. Melainkan hak duk cari cucu, tak tahulah. Hak duk cari cucu. Najis mughallazah, anjing dan babi, tak pernah kali tak. Pernah tak basuh najis mughallazah 7 kali, sekali ngai tanah? Pernah tak? Pernah tak? Tak pernah pun hak mughallazah tu. Pernah basuh najis mughallazah 7 kali, air tanah sekali. Pernah tak basuh? Pernah? Jumpa mana? Jumpa mana anjing babi tu? Jumpa mana? Babi dok anjing, dia kecing. Adalah mungkin, tapi kebanyakannya pernah basuh najis mughallazah. Pernah tak? Tak pernah-pernahnya. Sekali pun. Sekali. Pernah pun sekali. Hak duk basuh sama-samanya mutawassitah. Tu sama-sama. Mutawassitah pula hak hukmi jarang-jarang jumpa. Hak banyaknya hak aini. Ni aini. Cuba tengok molek ni. Mutawassitah hak hukmi dia akan dinyatakan di bawah tu. Tapi mutawassitah hak hukmi pun payah nak jumpa kita ni. Hak kita biasanya mutawassitah hak aini, hak ada ain dan ada sifat. Hak ni hak khija, hak sama-sama. Cuba tengok moleklah kitab ni. Dan jika ada ia najis yang aini mutawassitah, maka disuci akan dia, akan najis aini mutawassitah ni, disuci dengan dihilangkan ainnya dan segala sifatnya. Dihilangkan dengan air. Berarti situ. Jika dengan sekali cucur air sekalipun memadalah. Kita ambil dulu. Maka disuci akan dia, akan najis mutawassitah ni, dengan dihilangkan akan ainnya dan segala sifatnya.
Nak basuh najis mutawassithah ni hingga hilang ain dan hilang sifat. Dah ada sebut ni, basuh 3 kali ke tak ada sebut. Yang disebutnya hingga hilang ain dan sifat. Sucilah. Tak ada kata kena basuh 3 kali, tidak ada. Apabila hilang ain, hilang sifat, maka selesailah hak kewajipan kitanya. Kemudian barulah timbul disunatkan tambah kali kedua, ketiga jadi meniga. Baru timbul sunat meniga. Kemudian, tapi tidak ada kata wajib basuh 3 kali, tidak ada. Ni ada orang salah faham, dia kata basuh najis mutawassithah kena wajib 3 kali. Tak ada. Hilang ain, hilang sifat, suci. Beres dah. Hak basuh hak kewajipan kita. Lepas beres sekali tu, dipanggil sekali lah. Sama ada kita 2-3 kali datang air pun, selagi tak hilang sifat yang terakhir lah. Ain hilang dulu. Sehingga lagi tak hilang sifat, yang kedua barulah hilang sifat. Baru panggil basuhan sekali yang diwajibkan kepada kita hingga hilang ain dan sifat. Baru panggil sekali. Hak wajib ni lah. Saya buat 2 kali. Tak kira 2 ke 3 ke. Selagi tak hilang sifat, tak selesai lagi hak basuh hak wajib kepada kita. Hilang ain, hilang sifat, suci tempat tu, beres hak kewajipan kita, baru dipanggil sekali. Kemudian barulah disunatkan meniga. Baru timbul. Tu sunat dia. Disunatkan meniga. Faham tak? Tak hilang ain, hilang sifat, bereslah hak kewajipan kita. Kira lah tu waktu selesai lah, sekali lah kita panggil. Selesai lah. Lepas tu kalau nak beres lah. Tak benda dah beres, dah suci dah. Cuma lepas beres tu sunat meniga. Tambah 2 kali lagi, sunat meniga dia panggil. Tapi tak ada kata basuh najis wajib 3 kali, tidak ada. Hak wajib 3 kali ni istinja dengan tisu. Hak tu wajib 3 kali. Tu lain. Ni basuh najis tak ada sebut 3 kali. Cuma sunat meniga lepas daripada suci. Bila suci, hilang ain, hilang sifat, suci, beres dah. Nak berhenti setakat tu pun boleh dah. Cuma disunatkan meniga. Datangkan air kali yang kedua, datang air kali yang ketiga, boleh pahala sunat meniga. Tu je. Dihilangkan air dan segala sifat dengan air. Dengan air. Bila sebut kata dengan air ni, dia kena ada air lah. Dia kena ada zat air. Dia kena ada air, ada air. Bukan sapu-sapu. Sapu tidak ada air, dia cuma basah saja. Faham tak? Sapu dia basah saja, tidak ada air yang mengalir. Dia nak ada air. Dengan air. Kalau tidak ada air, tak dinamakan membasuh. Kemudian berapa kali tak sebut, sehingga kan jika dengan sekali cucur air sekalipun memadalah, sekali je. Kita kata gini lah. Kita kata yang pertama dalam kitab kita ni 2 baris tak siapa cerita bab kaifiat menyucikan najis mutawassithah ni pendek sangat. Kalau baca lebih kurang dia faham kok lain. Jadi sebelum kita nak datangkan air, yang pertamanya kena hilangkan jiring dia dulu. Hilang ain dia dulu, hilang zat dia dulu. Kena ambil surat khabar, ambil tisu dulu. Jangan kita datangkan air bersekali dengan tahi ayam, bersekali dengan air kencing yang kita tidak lap. Tu panggil apa? Suti rumah lah jadi najis nanti kalau buat gitu. Maknanya wajib kita kena buang air dia dulu. Bukan kata wajib kalau tak buang air berdosa, bukan untuk menyucikan, melainkan kalaulah najis tu duduk tepi, najis tangga, kita ambil air pahit, kita tembok, kita spray,
air bersekali dengan zat tu diturun tanah lalu, tak apalah, kita tak ambil buang air dia pun. Ataupun latar rumah kita tu berlubang, malah nak ambil sok kabur, buang air tai ayam ke, buang lap air kencing ke, buang air muntah ke, malah tengok muntah tu pun serung dah. Dengan kita pun rasa nak muntah dah. Tapi latar berlubang, kita ambil air secerek, kita pun siram bersekali dengan air, dia pun turun di celah lubang, tak ada masalah. Faham tak? Tapi kalau rumah biasa kita learning kok, dengan latar tu, latar mozaik apa semua, kalau kita tidak buang dia punya air jirim dia dulu, zat dia dulu kok, habis cuti rumah lah jawapan dia. Jadi kita pun buang, kita buang dia punya ni air dia. Tapi oleh kerana najis tu baru, makna kalau lekat sifat di mozaik licin tu pun tinggal bau je sikit-sikit dah. Lepas daripada ayam berak, kita ambil sok kabur, tisu, kita buang lalu dah. Capur pula dengan mozaik tu licin. Makna kira-kira kalau tak tanda tak jumpa cari kat gigi nak basuh kat mana ni. Apa tu mula hidup. Ada cari. Ni pasal benda lain ni. Dah tungging buat apa tu? Duk hidu. Tak ingat nak tanda kat mana najis ni satu hal pula. Makna ceritanya situ air licin habis. Sifat dengan warna dengan warna tak ada dah. Kalau ada sikit-sikit pun bang je. Tapi air ni lagi sebab ada sifat. Dia pun cucur air sekali, datang air, daripada dia gahar, hilang sifat sikit-sikit itu. Di latar mozaik itu hilang sifat, air pula tidak berubah, dengan sifat sikit tinggal tu. Latar tu hukum suci, air tu hukum mustakmal. Okey. Suci memadai. Ni dia kata jika sekali cucuk air sekalipun memadailah, janji hilang sifat, hilang ain, hilang sifat. Tu je syarat dia. Hilang ain, hilang sifat. Sekali pun padam. Ya mungkin berlaku lah sebab mozaik licin kan. Dah kita buang dengan tisu tu, memang macam tak ada benda dah di mozaik tu. Mana ada bau lah sikit. Tu sifat najis aini dia panggil. Dia datang air satu kali, kemudian kita pun gonyoh, hilang sifat bau di latar, air tidak berubah, latar hukum suci, air hukum mustakmal. Apa makna mustakmal? Air itu suci, tidak menyucikan, tapi air itu tidak najis. Air itu tidak najis. Mana kalau tak lap, kalau kita tak lapkan air mustakmal tu, kalau tak lap, guli bating lah orang pijak. Gitu je. Dah, bukan najis, tak lap pun okey je. Tapi rebah lah orang kalau kita tak lap. Gitu je. Faham tak? Tapi persoalan kita, tadi kita cucuk air duduk tempat yang sama. Ini lagi satu masalah orang kita. Dia faham datang air ni, cucuk air ni, dia kena air tu bergerak. Maknanya kalau zaman itu kok, dia ambil cerek, dia pun air sambil dia tuang, sambil dia gahar, hok turun celah latar tu. Hak tu nak tiba air tu bergerak. Dia faham kau tu, air tu bergerak. Nah. Dia tak syarat. Kalau lah tu latar dulu mudah buat kerja gitu. Kalau latar mozaik, kita pun siram, kita pun gahar, air tu pergi ke mana air tu? Mengayak syuting rumah jadinya. Faham tak? Kena kira situ tu pula. Dia tak syarat air tu bergerak. Tapi kalau latar tu jenis berlubang, senang kita air bergerak lah. Senang buat sekaligus je. Sampai tadilah air najis tak mau buang pun tak apa. Tak mau buang, pakai kita siram tak air tu, dia pun turun celah lubang, barulah kita gahar kemudian, lepas tu hilang beres lah. Sekejap bersih lah muka dia ada lubang tepi tu. Mudah lah, betul lah. Tapi tak syarat air tu bergerak. Tak syarat, janji ada air.
persoalan pula timbul apabila air tu datang ke atas tempat najis, jadi air tu sudah bersentuh dengan najis. Sekarang ni air sudah berhubung dengan najis. Air pula memang tidak sampai 2 koloh. Air mana pula 2 koloh nak sirang talata? Memang air tak sampai 2 koloh. Kemudian air yang tak sampai 2 koloh tadi sudah bersentuh, berhubung dengan najis. Adakah air tu automatik dihukumkan najis? Tidak. Jikalau air tu datang ke atas tempat najis tersebut. Melainkan kalau air tu sedikit, satu baldi sahaja, di seluar kita tu ada air kencing yang sudah kering, tapi ada sifat air kencing tersebut. Tiba-tiba kita datangkan seluar yang ada air kencing ke atas air satu baldi yang tak sampai 2 koloh, air tu automatik dihukumkan najis, walaupun air baldi tadi tak berubah sekalipun, kerana najis datang ke atas air. Je, kena faham molek situ. Kalau kita faham sini, kita fahamlah hak berkaitan dengan kita basuh najis mutawassitah dengan mesin basuh. Kita faham sini, kita fahamlah basuh najis mutawassitah dengan mesin basuh. Najis mughallazah tak penuh mesin basuh, dak mesin basuh pun tak penuh sebut tadi kan. Jadi maknanya timbul isu mesin basuh adalah najis mutawassitah. Tu hak timbul mesin basuh. Ni kita kena faham. Air datang, cuma kita mesin basuh ni bukan basuh najis pun sebenarnya. Kita kebanyakannya basuh kotor je. Sebab nak panggil najis ni yang diyakini najis. Hak kita duk pakai pagi pakai petang, pagi pakai petang, tak pernah jumpa dengan najis pun. Bahkan kalau Allah kata seluar ni kena kecing tadi, biasanya orang puang dia akan gahar basuh dalam dengan paik dulu, dalam sink dulu. Maknanya kita basuh mesin basuh bukan basuh najis, basuh kotor. Maka tak ada timbul lah dengan mesin basuh ni jadi suci ke tidak, sebab kotor tu dihukumkan suci. Faham tak? Pening pula kitanya kotor gapo pula suci. Dia gini, dia ada satu suci, satu dipanggil bersih. Faham tak? Suci lawan dia najis, bersih lawan dia kotor. Faham tak ni? Ke sama je suci dengan bersih. Dia busuk bangor, baju dia pun busuk sariang, tubuh dia pun busuk. Bersih ke kotor orang panggil? Kotor. Suci ke najis orang panggil? Suci. Suci nak semayang sah, dia bukan najis. Lepas tu busuk tu kotor. Ada. Cuma tiap-tiap benda yang bersih pasti suci. Tiap-tiap benda yang najis pasti kotor. Dia gitu. Ke pening pula bukan ngaji bahasa ni, gitulah panggilan dia. Bukan ngaji bahasa ni. Dia ada satu, tengok. Biar aku faham boleh. Dia bersih, kawan dia kotor. Kemudian suci, lawan dia najis. Tiap-tiap yang najis pasti kotor. Tiap-tiap yang kotor tak pastinya najis. Air liu. Orang ludah tu kotor tak? Kotor. Najis ke tak? Tak. Maknanya tiap-tiap yang kotor tak seperti najis. Tiap-tiap yang najis air kencing najis. Kotor ke tak? Kotor.
Hak najis pasti kotor. Hak kotor tak pasti najis. Ya. Macam sebut kita kata berpeluh, busuk bangau. Dia panggil apa ni? Kotor, tak bersih, tapi suci. Kalau nak semayang dengan gitu pun sah. Tapi suci daripada najis dan kotoran, suci daripada najis, syarat sah semayang. Bersih daripada kotoran, disunatkan kita dalam semayang. Dan kita nak menghadap Allah kan. Takkan nak semayang dalam keadaan kotor, busuk bangau gitu. Sunat kita kena bersih, wangi. Kita nak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi suci dan najis syarat sah sembahyang. Wajib kita nak sembahyang kena suci daripada najis. Sunat bersih daripada kotor. Ada? Sunatlah bersih daripada kotor. Takkan nak sembahyang dengan busuk bangau gitu. Tapi busuk bangau tu kotor, tapi hukumnya suci, bukan najis. Sebab benda yang kotor tak semestinya najis. Ada hak suci, tapi benda najis pasti kotor lah. Kalau kata bersih, pasti suci. Kalau kata suci, tak semestinya bersih. Kan? Jadi hak tingginya bersih lah, hak tingginya. Tu sunat kepada kita. Biar duduk dalam keadaan bersih sama-sama. Sunat tu. Duduk dalam bersih sama-sama. Walaupun tak ada pergi mana-mana pun. Bukan nanti nak pergi mana-mana barulah bersabung apa. Dok ni memang disunatkan bersih sama-sama. Tak? Yelah kalau duduk dalam kotor sama-sama, sekali nak pergi jalan, parut kena pakai sabung. Dah lama dah lekat tubuh. Tapi memang tak ada najis. Kita ni dengan najis, kita orang tua lah, dengan najis tak kena-kena. Kita kecil berok, kita tak macam budak-budak ikut dang je. Maknanya kalau kita kira kat tubuh kita ni, pakaian kita ni tak jumpalah dengan najis. Hak jarang-jarang sekali tu adalah kadang-kadang. Yelah je juga kita pergi tandas hak dok selesa, jalan tandas dok selesa, tapi tak ada arah lah. Tu kadang-kadang tak ada puas molek kecing apa pakai tubik dah. Lama-lama tubik sikit. Sebab apa? Sebab tak puas tadi. Sebab apa? Cepat sangat lari. Allah. Belang-belang qada hajat, belang-belang tutup hidung. Pejam mata, kotor sangat-sangat, tapi dah tak ada arah lah, kita pun terdesak dah. Kadang-kadang adalah kena najis di pakaian kita. Biasa-biasa kita ni tak kena najis. Dua-dua tu dah betul belaka tu. Yang pertama mesin basuh padang. Sebab apa? Dia perah kering. Perah kering. Dah tadi kata hok bak kerana perah tu kering. Hok yang kedua pula kata satu pandangan lempok boleh kalau air tu datang daripada atas, bukan air duk musim kat bawah. Tu pun tak kena juga. Hati dulu. Dan kita balik mula, kita pada hak kita ni sebenarnya kita menggunakan mesin basuh bukan basuh najis. Kita hanya basuh kotor sahaja, tak timbul isu, apa isu pun tak timbul. Suci ke dak memang suci daripada belum bermesin basuh, suci dah, tapi kotor. Makna sekarang ni tak timbul isu suci ke tak suci, sebab pakaian tu hukum suci, bukan najis, cuma kotor. Jadi benda kotor ni suci, sah buat semayang. Lepas tu benda kotor ni hukum ni memang suci, kita basuh dalam mesin basuh, jadi suci ke tak? Benda suci jadi suci ke tak? Kerana benda tu suci daripada awal. Faham tak? Sekarang ni kita basuh mesin basuh kotor ni, kotor kita basuh. Kotor ni benda suci, bukan benda najis. Kemudian dia timbul pula, kita basuh kotor dalam mesin basuh, jadi suci ke tak? Benda suci jadi suci ke tak? Kerana benda suci.
Bukan was-was tu dok reti. Sekarang kita basuh pakaian kita, pakaian busung. Kan? Kotor. Pakaian tu suci ke najis? Suci. Kalau itu suci. Lepas tu timbul pula kalau kita basuh macam basuh pakaian kotor yang hukumnya suci, jadi suci tak pakaian yang memang hukumnya suci asalnya. Kan pening tu orang panggil. Sebab benda tu suci dah. Cuma tujuan kitanya nak menghilangkan kotor hok duk bau busuk tu. Tu je. Tapi pakaian tu apa hukum daripada asal dia? Suci. Tak ada timbul lah. Yang kita nak timbul ni, ni hak najis. Hak najis. Hak najis ni jarang-jarang jumpa kitanya. Tak? Kita pula orang tua dia pakaian orang tua, pakaian budak-budak dia tak bos sekali. Dia bersuku-suku. Kerana tu tak? Dia bersuku-suku. Sebab rolik pandang rolik kebanyakan ataupun kita kata biasa-biasa pakaian budak ni mudah nak kena najis. Dah budak kan kalau dia kecil tak ada puas dia pakai zip dah luar dia tu. Dah dia kecil pun belang-belang tinggal dia duk main sedap-sedap dia kecil kejacang habis kapal dia naik gitu je. Dia ngejar ni tengah sedap main ni. Tu kadang-kadang sedap punya main budak ni kecing pun ditahan. Ditahan dulu. Nampak tengok, apa kita nampak dah, nampak nak kecing kita. Nampak mana dah, gelisah nak kecing. Tapi apa budak kecing? Ni tengok sedap mainnya. Tahu tak? Nampak dia kena, apa ketik-ketik panggil. Panggil apa? Ketik-ketik gitu dah, panggil dah. Ya? Kita cakap mana? Yang kita nampak dia nak kecing. Tapi oleh kerana sayang nak tinggal mainan dia tahan. Kalau dia pergi kecing, budak gini tak ada gapa-gapa dia masuk dah. Dia biasa budak ni pakaian dia mudah nak kena najis, biasa. Ghalik dia panggil. Tapi pekoh kita tak pakai benda ghalik, tak pakai benda kebiasaan. Zahir tak najis di seluar dia, tak zahir. Bau ada ke tak? Tak ada. Hukumnya kotor, tak hukum najis. Ghalib budak ni seluar dia najis. Ghalib kebiasaan. Sekala-sekala kita tak pakai hukum tu dah pekoh. Walaupun ghalib, walaupun biasa, sama-samanya budak ni payah nak lepas daripada najis di seluar dia, air kencing contohnya. Tapi ada tak zahir tak di seluar dia tu sifat air kencing bau? Tak ada. Maka hukumnya suci. Kalau busuk, kotor dia panggil, tak najis. Itu hukum pekoh. Maknanya kalau kita capur pakaian budak pun tak ada apa-apa pun selagi tak zahir di pakaian budak tu ada najis. Tak ni. Biasa-biasa, ghalib kebanyakan kita tak pakai hukum pekoh. Zahir ke tak zahir najis di seluar tu? Tak zahir, tak najis. Budak ni tak najis. Budak tak mumayyit ni tak najis selagi tak zahir najis di pakaian dia. Sama juga hukum pekoh orang gila. Orang gila ni tak mumayyiz, dia panggil orang gila ni. Tak mumayyiz lah orang gila ni. Nah. Biasa kalau orang gila tak lepas daripada najis. Sebab dia tak mumayyiz. Dia tak boleh nak beza mana suci, mana najis, mana bersih, mana kotor, dia tak boleh nak beza. Jadi biasanya orang gila ni memang pakaian dia ada najis. Tapi kita nak basuh pakaian dia tak zahir pun benda najis di pakaian dia hanya hukum kotor, tak hukum najis. Kita tak pakai benda yang berlaku kebiasaan ghalib selagi tak zahir najis. Ni hukum pekoh. Jangan pakai hukum hati perut tak sedap. Tak sedap ustaz. Tu was-was. Kita tak mengajar ilmu was-was ni, kita nak ajar ilmu pekoh. Nak ajar ilmu pekoh. Maknanya kalau kita capur pakaian budak pun tak ada isu juga mesin basuh. Tambahan memang kita tak capur. Sama telur lah, memang kita tak capur.
Jadi makna kita basuh mesin basuh, ghaliknya pakaian kotor, bukan pakaian najis. Kalau najis macam tadi, wayak luar ni kena kecing, dia akan basuh kat luar tu, kau pahit dulu, kau basuh kalau kau sing dulu, selesai dia pura-pura, barulah dia buh mesin basuh. Mana apa? Tidak ada najis dalam mesin basuh, waliknya pakaian tu kotor. Tapi tak mencerita bak yang kotor, bak kita duk cerita ni bak najis. Kita nak cerita basuh najis, hak diwajibkan kepada kita. Basuh kotor sunat. Kita cerita hak basuh najis. Jadi berkaitan dengan mesin basuh ni, hak tadi sebut mula-mula kerana perah jadi kering molek dah macam alah. Kalau perah pula hak dekat dengan hak dobi tu macam jadi air jemur dah. Dah air jemur dah pagi tu benar. Dia tak kira selagi kaedah menyucikan najis tak tepat, tetap tidak dihukumkan suci. Walaupun kemudian dia perah sampai ke kering air jemur, tak ada kaitan hak tu. Cuma betul ke tak betul kaedah menyucikan dia, situ je poin dia. Sama ada perah ke tak perah ke, tak ada isu. Kan tak? Kalau cara menyucikan najis tu tak betul, walaupun perah keluar kering tak boleh jemur pun, hanya perlu gosok saja, kalau tak kena dengan cara, hukum tu kekal tidak suci, kekal najis, tak berkait dengan perah. Kemudian sebut tadi pula yang kedua, mesin basuh air datang di atas, okey. Jangan air pusing kat tepi. Sekarang ni bukan persoalan air pusing kat tepi macam mana. Sekarang kita nak air datang ni tak syarat sebelah atas, sebelah sisi pun tak apa. Faham tak? Tak syarat sebelah atas, nak air datang. Tambah air siap-siap dulu, najis datang. Tak ambuh gitu. Nak air datang, tu je. Ialah air yang mari kepada pakaian tu. Sama ada mari sebelah atas ataupun mari belah tepi. Dia mesin basuh mari belah tepi tau. Tak ada apa, mari belah tepi ke belah atas ke, air datang. Jadi apa masalah? Lepas tu dia kata pusing tu lepas daripada air tu, dia pusing lah benda dia tu. Tu tak isu tu. Jadi saya ada bawa kitab lain ni, sebab kitab ni kekas sangat. Saya baca kitab Wisyahul Afrah. Baca je ni. Bermula kaifiat membasuh najis. Jika ada ia aini, najis tu aini, hendaklah dihilangkan ainnya dahulu, yakni jirimnya. Ni macam ni. Dalam kitab Wisyahul Afrah, surat 20, baris yang kelima dan keenam daripada atas. Bermula kaifiat membasuh najis jika ada ia aini, hendaklah dihilangkan ainnya dahulu. Apa dia ain? Yakni jirimnya. Kena buang jirim dulu. Dan dihilangkan segala sifatnya, iaitu rasanya dan warnanya dan baunya. Maka jika tinggal rasanya, tiada dimaafkan, melainkan jika uzur daripadanya segera tiada hilang, melainkan dengan dipotong akan dia, maka dimaafkan. Makna rasa ni dengan lidah lah. Ni hak najis, hak sifat dia keras sangat. Dia kalau hilang rasa ni, kira najis tu masih lagi kuat lah. Kalau setakat hilang ada warna saja ataupun bau saja, tu benda tak ada dah. Tapi kalau rasa masih lagi ada, tu memang seolah-olahnya najis tu masih lagi ada. Tapi rasa ni paling berat ni. Tapi kalau dia gahar dah pun tak hilang juga, dimaafkan. Dimaafkan dengan bahawa kemudian kalau ada alat yang boleh menghilangkan rasa itu, wajib kena basuh kembali. Dan jika tinggal warnanya saja atau bau, mana saja atau bau, yang sukar hilang digosok 3 kali dengan air, tiada hilang, sucilah tempatnya. Suci, tak panggil maaf. Kalau tinggal rasa, kita gahar, masih lagi ada rasa, pahit-pahit tu ada lagi, dimaafkan. Tak hukum suci, tapi dimaafkan. Kalau kemudian ada
apalah kita kata asid ke apa yang boleh menghilangkan rasa tersebut, kita wajib kena hilangkan rasa tersebut sebab hanya dimaafkan. Adapun kalau hanya tinggal warna sahaja, macam warna darah, pakaian kita putih, kita gahar-gahar 3-4 kali, warna tu ada lagi bakat di kain putih kita dengan warna darah, hak tu suci, bukan maaf, suci. Lain. Suci. Ataupun tinggal bau saja tinggal. Mana kita gahar, kuat sungguhlah bau tak ayam munah, yang muneh apa panggil tu? Kenal tak? Tak ayam munah ke muneh ke apa panggil? Tak ayam munah tu lah, dah kenal tak ayam munah? Panggil munah ke panggil muneh? Munah ke muneh? Rasa macam iyalah ke tak? Muneh. Lepas tu macam tak payah muneh je. Hak warna kuning tu. Dah. Di sini bagi muneh. Tu kadang-kadang pening saya pulaknya kita sebut betul dah. Orang Terengganu kata salah. Lepas tu saya tanya dulu ni, muneh ke munah? Sebab kalau sebut kata muneh kan, salah. Tu orang Kelantan kata ya. Yelah, kadang-kadang bahasa saya sebut tu kadang-kadang campur. Bila kita sebut-sebut mari duk Terengganu ni dia kata salah, kita pun sepening bahasa kita sebut gitu dah. Betul, kita cakap orang Kelantan tu. Saya biasa sebut muneh, munah, ayam munah learning baru sebut munahnya, dia orang kata munah. Kita kata muneh, tak payah moneh. Bukan moneh pun gitu. Dia warna kuning gitu. Jadi tak ayam tu busuk, kita gahar. Tak cakap nak gahar, kita hidup bau semacam lekat bau. Hukumnya suci. Gitu je. Sebab sifat tu sukar untuk dihilangkan. Jadi maknanya hilangkan ini ain najis, kemudian buang ain najis dulu yang pertama, kemudian hilangkan sifat. Kemudian dalam kitab Rishalul Afrah ni dicerita syarat pula. Hak tadi basuh najis ain ni, yang pertama hilangkan jirim dia dulu, kemudian hilangkan sifat. Macam mana cara nak basuh dak oyak? Nak cerita syarat dia pula, cara kita nak basuh. Dan disyaratkan pada basuh yang mutanajis, barang yang kena najis. Sebab kita basuh mutanajisun, bukan basuh najis. Najis tak boleh basuh, banyak cak kali dah. Najis tak boleh basuh. Boleh basuh najis? Najis tu apa dia? Tak ayam. Boleh basuh tak ayam? Kita pun basuh tak ayam, comel dah, beri anak kita main. Tu basuh tak ayam. Tak ayam tu stokor kita ambil, kita pun basuh. Mana? Hilang bau dia pun semua, molek dah putih dah tak ayam ni. Kita beri anak kita main. Itu panggil basuh najis. Kita bukan basuh najis, kita basuh mutanajisun, benda suci yang kena najis. Kita basuh latar yang kena tak ayam. Kita basuh pakaian yang kena tak ayam. Maknanya kita basuh latar, bukan basuh najis. Basuh latar yang kena najis, basuh pakaian yang kena najis, bukan basuh najis. Sebenarnya kalau kau cakap basuh najis pun okey je. Kita kata basuh najis pun sebenarnya bukan maksud kita basuh najis itu. Kita basuh latar yang kena najis, kita basuh pakaian yang kena najis. Najis tak boleh nak basuh, tak boleh nak beki najis. Yelah, najis tak boleh nak beki mana benda najis. Ni kitab macam ni. Dan disyaratkan pada basuh yang mutanajis, barang yang kena najis. Apa syaratnya? Datang air atasnya. Jika sedikit ya, jika air tu sikit tak pada kolok, dan tiada suci bila dia akan dia. Dia balikkan, najis datang ke atas air sedikit, tak akan jadi suci. Adapun air yang banyak 2 kolok,
maka suci mutanajjis sama ada datang air atasnya atau akasnya. Itu je. Kita pernah tulis dari Pak Ibu kita dulu. Cara menyucikan najis. Sama dalam kitab Fathul Mu'in gitu juga. Menyucikan najis aini dengan bahawa buang jirim dia dan hilangkan segala sifat dia. Kemudian wa yushtaratu fi tuhril mahalli wurudul ma'il qalil alal mahallil mutanajjis. Disyaratkan pada menyucikan tempat yang kena najis datang oleh air yang sedikit atas tempat yang kena najis. Itu syarat dia. Syarat dia apa? Wurudul ma'il qalil alal mahallil mutanajjisi. Syarat dia datang air yang sedikit atas tempat yang kena najis. Itu syarat. Datang air. Kemudian air tu berada di tempat yang sama, tidak ada isu. Tidak ada isu. Air tidak bergerak, tidak ada isu. Syaratnya air datang ke atas tempat najis, jangan najis datang ke atas tempat air yang sedikit. Najis datang ke atas air yang sedikit, tu air automatik menjadi najis walaupun air itu tidak berubah sekalipun. Jadi syarat dia susah ni tau. Kita tulis kau Arab bunyi mendapat standard sikit. Biar ada reti pun. Kalau kita kat nanti molok datang oleh air yang sedikit ke atas tempat najis. Datang air yang sedikit ke atas tempat najis. Dia datang air ni, dia panggil air tersebut adalah air warid, dipanggil air yang datang, air warid. Sebaliknya, kalaulah najis datang ke atas air yang sedikit, dipanggil air maurudun, air yang didatangkan oleh najis. Air yang didatangkan oleh najis. Air maurud ni air automatik menjadi najis walaupun tidak berubah. Disyaratnya mesti air ni air waridun, air warid, air yang datang ke atas tempat najis. Air mana ni? Air yang sedikit. Kalau air tu banyak, air 2 kolah, air menanti pun tak ada masalah, sebab air 2 kolah ni kuat. Faham tak? Air banyak, air datang, air menanti, tak ada isu. Kalau air tu banyak, kalau rumah kita besar, seluar kita ni bekas air kecil, kita pun letak dalam kolah tu, kita pun gahar, hilang sifat di seluar, air tak ada kena-mengena. Air menanti tu, air maurud, najis yang datang, air banyak, dia kuat. Selagi air tu tak berubah, air itu kekal hukum, suci lagi menyucikan, air mutlak. Adapun kalau air satu beldi sedikit sahaja, dia lemah. Bila najis datang ke atas air tersebut, automatik air itu menjadi najis walaupun air itu tidak berubah sekalipun. Ini kena faham molek. Ini syarat dalam mazhab Syafi'i kita. Air mesti warid, bukan air maurud. Ini dalam mazhab Syafi'i ni. Mazhab lain tak ada isu. Air datang, air menanti, sama saja
Janji air tak berubah, air tu kekal hukum suci. Kita mazhab kita yang berbeza. Syarat air mesti datang. Apabila air datang, tak syarat air tu bergerak ke apa, tak syarat. Apabila air datang, berbeza dengan air menanti, mauruk. Air menanti, air satu baldi. Dia datangkan seluar ke atas air. Air yang sedikit ni dia lemah. Apabila didatangkan, ditimpa oleh najis, air itu automatik dihukumkan najis, walaupun air itu tak buah sikit habuk pun, sebab najis di seluruh air kecil sikit je, air itu tetap hukum najis. Kita pun kicau, air najis itu tubuh kita jadi najis sebab air itu najis. Kita pun tuang air tu, kita pun buka paip pula, penuh pula air, kita mari pula seluar dalam tu hak sani. Lepas tu kacau-kacau buang air tu penuh air, hari pula seluar 10 kali pun seluar tu tetap dia akan dihukumkan suci dalam mazhab Syafi'i kita, sebab air menanti. Kan tak? Tapi seluar tu kilat, memang seluar tu kilat dah, tapi kena tak dengan syarat datang air ke atas tempat najis? Tak kena, sebab dibalikkan, diakaskan dengan bahawa najis datang ke atas air. Buang air, penuhkan semula air, sedikit rasa terbeldi, datang pula najis atasnya. Buang air, penuh pula air, datang pula najis atasnya. Tidak akan suci walaupun 10 kali buat gitu. Sebab air menanti, air mauruk bukan air datang. Berbeza dengan air datang. Contohnya, seluar kita najis. Seluar kita najis. Kita bubuh dalam beldi kosong. Kita bubuh dalam beldi kosong, kita pun buka paip. Kita buka paip. Dia panggil apa? Air datang. Sekarang ni apabila air penuh satu beldi, najis sudah bersentuh dengan air, najis sudah berhubung dengan air. Air pula satu beldi saja, tak sampai 2 kolah. Air jadi najis ke tak? Kerana sudah bersentuh dengan najis, sudah berhubung najis. Selagi air datang dan tidak berubah, air tidak akan dihukumkan najis apabila dia bersentuh dengan benda najis. Ni kena faham molek. Dia gini je dia ambil. Dia kata apabila air tu bersentuh dengan najis, faham tak? Sekarang ni di seluar tak ada najis. Bila kita buka air daripada atas seluar tu, kita buah dalam beldi yang kosong. Kita faham sini, kita fahamlah hukum mesin basuh. Kita ambil faham, biar faham kaifiat cara mencikar najis dulu. Jadi kita bubuh seluar dalam bekas yang kosong, tak ada air. Kita pun buka air, mana air datang. Air sampai 2 kolah ke tak? Tak sampai 2 kolah. Najis tu bersentuh lagi dengan air. Bersentuh dengan air. Adakah air tak akan jadi najis kerana bersentuh dengan air? Tidak, sebab air datang. Air datang. Faham tak? Memang najis sudah bersentuh dengan air, sudah kena air. Air jadi najis sebab tak sampai 2 kolah? Tidak, selagi air datang dan air tidak berubah. Tapi kalau air datang, air jadi berubah, najis. Tapi nombor satunya, sebelum nak cerita air datang, nombor satunya jirim air dia kena buang dahulu. Makna kalau air datang sekalipun, tiba-tiba di seluar tu ada, kalau air kecil tak ada air, kita kata berok lah, ada tahik stokor di seluar tu. Ni cerita ni, faham tak? Cerita pun geli dah. Sekarang ni punyalah malah dia. Ada, dia datang kata dia lah, anak dia terberok dalam seluar. Dia malah nak buang tahik tu, dia gembah dalam beldi, dia pun buka paip. Memang air datang, tapi najis dia tidak buang, maka menyebabkan air tersebut bertambah timbangan. Ada bertambah timbangan ni. Pening pula kan bertambah timbangan. Bertambah liter air kerana bercampur dengan air najis. Maka air yang bertambah timbangan, walaupun air datang sebenarnya, tapi bertambah timbangan, sekalipun air itu tidak berubah sebab stokor ya anak dia berok kerah, dia sutir tu je. Cuma dia malah nak buang misalnya. Tapi tetap bertambah timbangan air sebab liter air sudah bercampur dengan zat najis, maka air jadi bertambah timbangan. Air yang bertambah timbangan, walaupun air datang ke atas tempat najis, walaupun air datang, walaupun tidak berubah air sebab
zat air tu kecil dia, air tak berubah, tapi bertambah timbangan, air automatik dihukumkan najis. Sebab dia bertambah timbangan kerana jirim tidak dibuang. Jadi syaratnya jirim, air kena buang dulu, barulah datang air ke atas tempat najis, maka tidak bertambah timbangan sebab jirim sudah buang, dan air datang walaupun sudah bersentuh dengan najis, air tidak akan dihukumkan najis. Kita pun gahar seluar tu, sifat air kencing sedikit sahaja, maka hilang sifat air kencing di seluar, air tidak berubah, seluar hukum suci, beres basuh najis kali yang pertama, nak meniga tu sunat saja, selesai basuh najis, luar hukum suci, air dan berdi tu hukum mustakmal. Itu je. Air tu tambah curuh pun dah. Sebab tu air mustakmal, suci, cuma tidak boleh menyucikan sahaja. Mana? Tapi dalam berdi tu air sedikit saja tak pada kalau sudah bersentuh dengan najis, air berada tempat yang sama, air tidak bergerak, dia kata. Kalau tak boleh ada air tempat yang sama, tebuk berdi kau bawa lubang. Tak syarat. Tak syarat. Ada. Contoh dia gini, dalam kitab Fathul Mu'in dicomel. Contohnya, kita nak basuh najis dalam mulut kita. Kita nak basuh najis dalam mulut, najis ni, gusi kita berdarah. Maka mulut kita dihukumkan najis sebab gusi kita berdarah. Dalam mazhab Syafi'i kita, dengan kita ludah sampai ke putih air liur kita, masih lagi tidak dihukumkan suci, sebab najis nak suci mesti air mutlak, tidak boleh dengan air liur, sebab air liur bukan air mutlak. Faham tak? Dan sekarang ni kita belum menggunakan air mutlak, kita hanya ludah, akhirnya air liur kita tak ada dah darah, warna putih dah. Tapi mulut kita hukum suci ke tak? Tidak, sebab kita belum lagi membasuh najis dalam mulut dengan air mutlak. Air liur bukan air mutlak. Ini mazhab Syafi'i kita. Mazhab Hanafi dengan air liur pun suci, memada. Bukan kata najis dalam mulut kita sucikan dengan air liur. Najis atas latar tu kita pun gahar-gahar, hilang sebab najis, suci juga dengan air liur. Tu mazhab Hanafi. Faham tak? Janji air je. Mazhab Hanafi air liur ke, air teh ke, air tebu ke, air nyo ke, tengok ada najis atas latar, tak ada air, tak nak ada air teh je, basuh air teh, basuh dengan air tebu, basuh dengan air nyo. Mazhab Hanafi janji air saja boleh menyucikan najis. Kita mazhab Syafi'i tak boleh, syaratnya kena air mutlak. Jadi air liur bukan air mutlak. Sebab tu kita, kalau kita gusi kita berdarah, ke gigi berdarah, gigi berdarah, mana ada gigi berdarah? Gusi yang berdarah. Bila gigi berdarah? Gigi tak ada darah dalam, kita panggil gigi dah, gusi berdarah. Jadi bila gusi itu berdarah, kita ludah. Kalau kita, selagi kita tidak berkoma dengan air mutlak, haram kita telang air liur kita yang masih lagi di tempat yang dihukumkan najis. Ini mazhab Syafi'i kita lah. Ini mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi dihukum suci dah, tak ada masalah kita telang air liur. Ada. Jadi kita mazhab Syafi'i, kita pun nak sucikan mulut kita yang bekas najis, sebab kita belum basuh lagi. Kita pun datang air ni syarat begini, tak syarat begini pun tak apa. Dah kata air datang, kita pun kena lenggak. Dah. Kok bawah pun tak apa, janji datang. Ayat gini. Dah. Kok bawah pun tak apa, kita air kan. Kita ke bawah, masuk dalam mulut. Sekarang ni air tu sudah bersentuh dengan langit-langit kita, lidah kita yang hukum najis tadi. Najis lagi lah, sebab walaupun zat najis darah sudah tidak ada, tapi langit-langit kita, lidah kita masih lagi dihukumkan najis. Kita pun masuk air ke dalam tu, bersentuh tak lagi air dengan tempat najis?
Jadi najis dah air tu? Tak, sebab air datang. Air sampai 2 kolah ke tak? Anak tanya ni. Mau tahu takut mana mulut gergasi kan? Air memang tak sampai 2 kolah dalam mulut kita. Kemudian kita pun kocok, kita komo. Itu pun tempat yang sama. Tak ada isu tempat yang sama pun. Kalau kita nak suruh air tu bergerak, berjalan semua, kita kena nganga mulut, kita masuk wayar tu, wayar pahit tak jadi wayar bomba. Di budak mulut. Betul masuk gitu. Sebab air tu masuk keluar syarat gitu. Tidak. Kita masukkan air dalam mulut, air datang ke atas tempat najis. Air datang ke atas tempat najis. Najis sudah bersentuh dengan air tak akan hukum najis sebab air datang. Kemudian kita pun berkomo tempat yang sama, tak ada isu. Kita kena buang dulu sebab itu air dia tak boleh campur dengan. Jadi bertambah timbangan pula. Kita berkomo sampai kita puik sampai ke habis darah. Kita pun kocok, kita pun ludah. Ni dalam mulut kita darah pun tak ada dah sebenarnya. Tak ada sifat-sifat darah, tak ada dah. Ludah air pun tak berubah. Dalam mulut kita hukum suci, air kita ludah tadi hukum mustakmal. Itu je. Sama juga dengan kalau bekas berdi kita ke apa ke kena najis, kita kocok, kita datangkan air, kita pun kocok, hilang sifat najis dan berdi, air tak berubah, berdi hukum suci, air dah berdi hukum mustakmal. Bukan kata kita nak basuh berdi yang najis, kita kena pusing ke atas, ke langit, kita pun tembok ke bawah. Sebab apa? Biar air tu bergerak. Tak ada syarat begitu. Tu salah faham belaka tu, menyusahkan orang belaka tu. Tak. Kita hari ni basuh najis je ni. Kita kedua mungkin dah dang dah suara pun dah apa nak ada. Dah apa-apa setengah pun dah tahu. Faham tak ni? Nak pergi faham di sini, lepas tu kita gilah pada isu mesin basuh. Ada persoalan ke apa? Dok. Capu macam mana? Sekarang ni tak tahu gapo, tak tahu anak kecil ke? Tak tahu dak anak kecil. Tahu anak kecil. Jangan kata kita tak tahu anak kecil, takut anak kecil kan. Tu kita tak pakai tu. Ni tahu anak kecil. Apa tu? Dosa ni sekarang ni rendang, kemudian mesin basuh dengan tangan, bukan masuk mesin basuh dengan tangan. Kemudian Dolah ni cerita zaman itu. Tak cerita zaman itu, mesin basuh tak ada lagi. Yelah, hari tu sampai hari ni, lepas daripada hari tu tak ada basuh pula ke mesin basuh ke apa pakaian yang sama? Apa? Dah bukan sebab apa dah akan mesin basuh. Dah apa dah saya nak pakai.
dia gini. Ada gini. Dia sekarang ni memang hak yakin anak kita kecing pakaian tu, yakin. Yakin kecing. Dan hati dulu. Pakaian anak kita tu najis, yakin ke najis? Ada gapo di pakaian tu? Iyalah nak kecing ni kita tak nampak dia kecing. Hak jadi yakin pakaian tu kena kecing. Kain laping. Ada iyalah dah ni laping ada dah, sesat dak gian laping tu. Laping tak ada dah. Sekarang kita nak nasahih dulu. Yang kita nak hukum kata pakaian anak kita tu air kecing, dia kena yakin. Nanti dulu cik tu sesa dulu, jangan lorak gitu, sesa. Sekarang hati dia kena sesa tu lah. Nak lerah tu kena sesa. Kalau sekaligus tak nak lerah tu, dia jadi kusut, jadi bolong. Sekarang yang pertama, yakin pakaian anak kita tu anak kita kecing, kita nampak dia kecing di seluar dia, ataupun memang ada tanda najis air kecing di seluar tu, bau hacim pekok kita kata, itu yakin najis. Jangan kita pakai bawah orang tua, luar budak air kecing lah, kita nak pakai hukum tu. Situ mula-mula dulu. Yakin kerana dia kecing tu, tengok dia kecing. Mana air kecing tu kejap sampai ke seluar. Ialah air kecing tu kejap sampai ke seluar. Hak yakin. Anda faham tak? Hak yakin. Hak kita kata tadi sebut dah kan. Kalau tak ada tanda najis, tak hukum najis. Sebab ni kita bubuh hak yakin najis. Kemudian kita rendam. Sekali tak ada masalah, tak ada isu sekali. Kita rendam. Kita biasa rendam macam mana? Kita bubuh pakaian siap-siap dalam besen, baru kita buka air paik, ataupun kita penuh besen air dulu baru kita bubuh seluar tu. Mana kita buat ke mana? Nanti dulu. Sekarang ni kita nak rendam seluar hak yakin najis tadi. Kita bubuh seluar dulu dalam besen hak kosong, kita buka paik kemudian, ataupun kita buka paik penuh dalam satu besen, baru kita datangkan seluar. Buat ke mana? Samalah, pahit tenaga pun samalah. Tengok. Sekarang ni bubuh kain tu dalam besen. Kemudian pang air pun masuk dalam besen. Makna pakaian dulu, air datang, tak ada isu lah. Sekarang ni gini je, saya sebut tadi air pahit. Air pahit ke, air karat ke, air pam ke, sama je bendanya. Sama je. Janji kita bubuh pakaian dulu dalam bekas kosong, kita buka paik, ataupun kita karat air, bubuh air kemudian, ataupun kita bubuh pakaian dalam besen, kita pun pam air pun mari. Dia panggil air warid, air datang. Kena dengan cara, kena dengan kaifiat. Faham tak? Air tu takkan dihukumkan najis. Cuma sekarang kita belum lagi menyucikan najis, kita hanya rendam terlebih dahulu. Rendam. Kemudian bila kita rendam, kita bubuh sabun. Bersabun tak? Bubuh sabun. Takut kata kita nak pakai sabun. Gitu nak tanya sesa lah. Apabila bubuh sabun, nanti dulu. Apabila kita bubuh sabun, air tersebut tidak dipanggil air mutlak lagi, dipanggil air mutaghayyir. Air mutaghayyir. Tak apalah. Waktu kita cerita, kita kita rendam. Kemudian sampai masa kita nak basuh. Basuh ni basuh dengan tangan. Lepas dia ambil dalam besen tadi hak dia rendam, basuh dengan tangan. Lepas dia buru-buru, dia pun perah, dia pun bubuh dalam berdi yang lain, besen yang lain.
Besen yang lain tu besen kosong ke besen ada air? Nak tanya kat tu. Besen kosong ke besen ada air? Besen kosong. Selamat. Beru. Lepas tu perah kain tu bubuh dalam besen kosong. Lepas tu beru lain perah ni perah sabung tu lah, faham tak? Perah panggil. Bubuh dalam besen. Kena berkali cukup dah, dua lah dah. Okey. Penuh dah dalam besen kosong, air tak ada, tapi dengan pakaian kita berusak ni. Kita pun pang pula, air pun masuk, air datang. Betul dengan kaedah, tak ada masalah sebab air datang. Air warik. Kemudian bila penuh besen tu, besen pertama kita cuah. Kita pun basuh besen pertama, kita cuah, jadi kosong. Kita pun kicah lah tu pula. Kita kicah tu air berubah lah sebab dia masih lagi bercampur dengan sabun. Tapi berubahnya tidak sebanyak air sabun hok mula-mula kita rendam. Faham tak? Sabun kurang dah sebab kita perah tadi kan sebelum kita buat dalam besen kosong. Kan? Jadi air sabun sikit-sikit itu kekal air mutlak. Tak ada masalah. Kita pun kicau, hilang sifat di seluar tu. Air tak berubah. Seluar hukum suci, air hukum mustakmal. Itu je. Tak ada masalah. Kemudian kita buah dalam besen kosong pula. Kita pun pam pula bubuh air tu pula. Tak ada masalah, suci. Sebab air datang ke atas tempat najis. Tak ada apa-apa. Berbeza dengan ada satu kadang-kadang orang kita ni dia satu beldi hok dia rendam, satu besen hok dia rendam, satu besen kosong. Satu besen kosong dia buah air dah. Dia buah air dah satu besen yang kosong tu. Ni dengar ni jangan buah ni tak faham lagi kan. Dan nak tanya ni, buat gitu ke dok? Rekat tadi. Sekarang ni buat dok gini. Kita dalam besen hok kita rendam, besen satu lagi ni kita buah air dulu ke dok? Kalau dak buat tak apa. Dak tak apa, selamat. Besen lain tu ada air ke dok? Tak apalah. Waktu cerita saat ni selamat kita saat ni sebab bukan air menanti. Okey. Cara yang kedua biasa orang buat, cara ni tak betul. Ni cara tak betul. Hak dia rendam tak ada isu lah. Hak dia rendam tu capur dengan air najis. Kemudian dia beruh, besen kosong tu dia buah air dah. Besen kosong ni, hak besen rendam, besen lain. Besen kosong dia buah air dah. Pakaian dia ni bercampur dengan najis. Dia beruh, dia pun perah. Jadi pakaian dia masa dihukumkan najis, dia pun datangkan ke atas air yang sedikit. Dia panggil air mauru. Maka air besen kedua hukum najis. Sebab pakaian datang. Lepas tu dia pun buang besen hok rendang tu. Dia pun basuh besen, dia penuh air pula dalam tu. Dia kicau sini, dia pun datangkan atas hok ni pula. Masih lagi air mauru, air didatangkan oleh najis. Itu cara yang tak betul. Tetapi walaupun cara tu tak betul, orang tua kita buat, last sekali dia pun datang air pula, dia panggil air lalu. Hak tu pula dia pakai. Maknanya air yang lalu, air itulah yang menyucikan najis. Kena buat gitu. Dah ada masalah lah. Apa masalahnya? Ada. Betul dia buat salah. Memang dia buat salah, kaedah tak betul. Kaedah memang tak betul. Apabila air penuh dulu, lepas tu datangkan pakaian, lepas tu besen hok kosong dia buang, dia penuhkan air pula, dikicau sini, dia datang pula. Lepas tu dibuang hok ni, dia penuh air, dikicau ni, dia datang pula. Panggil apa? Air sentiasa mauru, didatangkan oleh najis. Maka tak kenakan cara. Walaupun 10 kali dia tukar besen pun tak jadi apa. Tapi nasib baik, kemudian dia pun siram air. Hak itulah yang sebenar-benarnya air warik.
Ada benda? Ha? Tak apa, dia nak cerita tu dulu. Gimana? Ada pun kalau dibuat cara yang pertama tadi, sekarang dia rendam. Kemudian beseng satu lagi tu tidak bubuh air. Dia beruh, dia peruh sabung tu, dia bubuh kosong. Dia beruh lain, dia peruh sabung, dia bubuh bekas kosong. Kemudian dia datang air. Ni air waris. Dia pun kicau, tak apalah. Air sabung tak ada dah. Lepas tu tak padang sekali. Dia hak ni pula bekas kosong. Dia pun bulan ni pula, dia datang air. Okey. Hak tu tak payah bilah-bilah, suci dah. Sebab air sudah datang. Dia jemur pun tak apa dah. Tapi kalau kita pergi bilah pula, itu mungkinlah kita kata boleh jadi kali kedua atau kali ketiga hak pahala sunat. Gitu je. Sebab kita sudah suci dah duk main bawah ni. Tapi baru suci mungkin kali pertama. Kita bubuh dalam besen kosong, kita datang air kedua, boleh pahala kali kedua hak sunat. Yang ketiga, kita pun karat telaga, kita pun bilah. Itu kali yang ketiga. Boleh sunat meniga. Gitu je lah. Tu tak kena tu. Maksud kita bukan situ. Tu maksud yang salah. Dia kata air mengalir di bilah ni, air kena bergerak. Tu bukan maksud dia. Ada tak? Ya tu tak perhati dia dalam duduk Malaysia, duduk Mekah berat apa pasal tu. Selah-selah seru. Nung karat telaga, selah-selah. Lelah tu yang begitu. Lepas tu pula kalulah cadar ke selimut ke, dia bubuh atas ampayang. Lepas tu disirah. Tu memenatkan diri. Mana? Selesai hak pesen tu, kita pergi pada mesin basuh. Mesin basuh, hak basuh najis ni. Bukan basuh kotor. Tapi walik kita basuh kotor, hak basuh najis. Ada tak air najis? Ada air najis. Takkan bubuh stokor tahi anak kita beruk kerah tu. Mana air kecil pun sudah kering, tak ada air dia, tak ada zat dia, tak ada, sudah kering. Ni kita dak basuh kat luar ni. Kita bubuh bubuh metah-metah kan ke? Mana kita bubuh metah-metah dengan najis. Bukan dengan zat najis. Zat najis tak ada. Zat najis tak ada. Kemudian datang air. Tapi problem kita, masalah kitanya di pakaian tu kita sudah bubuh sabun. Kita bersabun, air datang kemudian. Air sudah bercampur dengan sabun, dia tak panggil air mutlak. Dia panggil air mutaghayyir. Air mutaghayyir tidak boleh menyucikan najis. Tak. Air mutlak sahaja yang boleh menyucikan najis. Air mutaghayyir tidak boleh menyucikan najis. Ke mana? Bukan kita bubuh pakaian, memang mesin basuh kosong, air kita tak buka lagi. Tapi bukan kita bersabun atas dia. Kita bersabun. Kemudian air pun datang. Air bercampur dengan air sabun. Maka air mutaghayyir tidak boleh menyucikan najis. Maka dia pusing mesin kali pertama tidak boleh menyucikan najis. Memang sifat najis hilang. Bercampur pula dengan air sabun, memang sifat najis lagilah cepat hilang. Tapi bukan air mutlak. Tak apalah situ. Air pun keluar. Air sabun keluar. Datang air kali yang kedua. Tengoklah, kalau sabun tu kita bersikit saja, air kali kedua hanya keruh-keruh. Bukan keruh, buih sikit-sikit. Buih sikit-sikit. Air tu mutlak. Air kali kedua itulah yang menyucikan najis. Berapa keluar, suci dah. Kali yang tiga pula, dia 3 kali tak mesin tak? Ke boleh buat berapa kali pun? Boleh kita set dia di berapa kali? Boleh. Memang 3. Mana kali kedua tu suci dah. Kali yang ketiga tu dapat pahala sunat kali yang kedua. Baik. Kalau nak selagi, kita datangkan air sekali lagi, jadi sunat meniga. Itu je. Tak ada. Tak ada masalah. Dok, sekarang ni orang biasa tanya dah dengan saya, Ustaz,
Ustaz yang ketujuh ni, ustaz yang ketujuh. Saya sudah tanya 6 ustaz mesin basuh. Dengan pakai najis suci ke tak? 3 ustaz kata suci, 3 ustaz kata tidak suci. Jadi 3 lawan 3, seri. Saya nak tanya ustaz yang ketujuh. Kalau ustaz kata suci, jadi part 3. Kalau ustaz kata tak suci, jadi part 3. Saya nak pakai ustaz jadi part 3. Saya kata dia, saya jadi part 3. Kalau jumpa seorang lagi, jadi part sama. Pada Allah main gitu lah kata. Ini tak faham kaedah belaka. Ada. Yang bubuh sapelang, bubuh banyak wangi apa pun suci dah selesai lah suci tu. Masa suci bubuh pelang ke bubuh apa bubuh gila. Tu cerita kemudian dah tu pakai suci dah. Dah maknanya sekarang ni kalau suci dah yang kedua apa semua okey dah. Ini cerita basuh pakai najis ni. Hak kita basuh pakai kotor je, tak ada isunya. Najis lah. Cuma takut kalau kita bubuh sabun tu banyak sangat tau. Takut kita bubuh sabun banyak sangat. Bila sabun tu banyak sangat, kali pertama memang air sabun, kali kedua pun buih tu kuat sangat, kali kedua pun masih lagi air sabun tidak boleh menyucikan najis. Air ketiga baru boleh menyucikan najis. Kalau kali ketiga tu dia berjalan clear molek dah, suci dah pakaian, bubuh soflang tu kemudian tak apa. Tapi kalau kali ketiga bubuh soflang pula, kali pertama, kedua air sabun, kali tiga air soflang, ketiga-tiga bukan air mutlak. Kalau kali pertama memang air sabun, bukan air mutlak. Kali kedua oleh kerana bubuh sabun terlampau banyak, kali kedua pun buih banyak juga. Bubuh yang keji, bubuh yang banyak, air bukan air mutlak. Harap-harap kita kali ketiga lah air sudah mutlak, walaupun buih sikit-sikit tak ada masalah. Tiba-tiba kali ketiga ni bubuh soflang pula. Jadi soflang ni benda suci yang boleh merubahkan air. Sama hukum dengan air sabun. Air sabun benda suci yang merubah air. Soflang benda suci yang merubah air. Sama isu. Jadi kalau kali ketiga tu patutnya boleh menyucikan dengan air mutlak, kita buh soflang pula, mana air mutlaknya? Kalau kita buh sabun tu sikit, kali pertama je air sabun, kali kedua tu sudah air mutlak, tak apalah. Sebab kali kedua sudah hukum suci. Kali ketiga bubuh air soflang, maka tak ada masalah. Cuma tak ada lah pahala sunat kali kedua ke kali ketiga, tak ada. Sebab kita nak dapat sunat pun kena air mutlak, tak boleh air lain. Gitu je. Sebab itulah ni, kalaulah mesin basuh tu manual, kalau mesin basuh tu manual bukan automatik, maknanya kita bubuh pakaian dalam mesin basuh, kemudian bubuh air, kita jangan bubuh sabun lagi. Kita biar mesin basuh tu berpusing. Anggaran kita ni, jangkaan ni bukan dipegang kaki cium, bukan. Oleh kerana air kencing bukannya banyak, sifat dia pun bukannya kuat sangat. Anggaran kita bila dia pusing, sifat tu sudah hilang. Maknanya pakaian sudah hukum suci. Air yang ada mesin basuh hukum mustakmal. Hati kata boleh kita buh sabun, tak ada masalah. Pakaian suci dah. Faham tak? Kalau hak manual. Faham tak? Sekarang pakaian kita ada najis, ada sifat najis, sifat air kencing. Mana air datang clear, okey. Kemudian apabila air tu bergerak, maknanya kiraan kita sifat najis yang ada di seluar tu sudah hilang. Bila sudah hilang, pakaian dihukumkan suci. Air berubah ke tak? Air tidak berubah sebab sifat air kecil sikit je. Air dipanggil mustakmal. Tu je. Beres dah sudah. Kalau kita nak berhenti mesin, nak perah nak kejemur pun boleh dah. Tapi kita nak biarlah jadi bukan setakat suci dan najis, nak bersih daripada busuk. Nak bersih dari busuk, sunat kepada kita tu. Suci dan najis setakat hilang sifat suci lah. Tapi bau mungkin busuk lagi tu. Peluh busuk bangor baju tu. Kadang-kadang busuk baju tu lebih bau daripada sifat kecing lagi. Jadi sudah disuci, kita boleh nak perah nak kejemur boleh dah. Kita nak basuh acak kali, kita pun bubuh sabun, ada masalah sebab pakaian kita sudah hukum suci.
Kan? Ya. Ini kalau mesin basuh yang digunakan adalah untuk menyucikan najis. Najis mana ni? Hak diyakini najis. Hak bukan waswah kita. Ni kadang-kadang isu yang salah faham. Ini ada rakaman-rakaman. Ada juga yang kata memanglah mesin basuh suci dah. Tapi nak cermak lagi kena basuh kat luar lah. Itu bukan cermak, itu menyusahkan. Kau dah kata suci, sucilah. Jangan pula kata hukum pekoh sudah suci. Tapi hukum cermak itu hukum waswah. Hukum pekoh sudah suci, clear. Apa masalah lagi? Kita ngaji pekoh. Pekoh dak cermat. Oh, jadi pekoh dak cermat pula. Pekoh dak cermat. Waswah kita cermat. Ni jadi pelik pula. Suci dah. Pekoh suci dah. Tapi kalau nak cermat lagi, cermat apa? Menyusahkan orang, jadi waswah pula orang ni. Hak jadi timbul salah faham. Yang pertama, kerana mesin basuh air tak sampai 2 kolong. Tak ada isu. Walaupun air tak sampai 2 kolong. Sebagaimana kita basuh najis atas latar. Sebagaimana kita basuh najis dalam mulut. Memang air tak sampai. Tak ada isu, janji air datang. Orang yang seumpama ni, dia kata mesin basuh tak apa 2 kolong, sudah pergi kilang, suap mesin basuh 2 kolong untuk dia boleh mandi wajib dalam tu. Dah 2 kolong. Yang kedua pula, oleh kerana air tak sampai 2 kolong, air sudah bersentuh dengan najis. Maka air menjadi najis. Maka air yang dia najis menajiskan pakaian lain. Ini semua tak betul belaka. Sebab air datang. Selagi air datang tu tidak berubah, air tidak akan dihukumkan najis. Sebab tu kita basuh latar, kita buang air najis. Kita pun datang air. Air tempat yang sama. Jadi najis air? Tak. Sebab air datang, kita pun gahar, berubah air dengan sifat najis. Maka air tu najis. Kita pun ambil kain, lap molek tu najis. Dari titik, kain tu kena basuh dulu. Kena basuh dulu kain di sini. Kemudian, kita nak datang air kali kedua. Kita datang air kali kedua, tak ada dah sifat pun tak apa nak ada dah. Kita gahar, tak ada dah sifat pun hilang, air tidak berubah. Maka latar hukum suci, selesai basuh najis kali yang pertama. Barulah datang air kedua, ketiga untuk dapat pahala meniga. Itu je. Tapi nak ceritanya, air sampai 2 kolong tak latar ni. Tak sampai 2 kolong. Tu dia kata nak sahigak. Nak sahigak lagi tang mana? Ni pun nak gana belaka ni. Sebab dia kata air mesin basuh, air berada di tempat yang sama, dia kata. Suat lubang ke bawah tu senang. Lepas tu timbul pula kata, kalau kita basuh pakaian tubuh tak apa, ni basuh seluar dalam. Apa isu seluar dalam? Apa isu seluar dalam? Kalau basuh piyah tak apa, basuh baju tak apa, basuh seluar dalam. Apa isu seluar dalam? Seluar dalam ni kotor, bukan najis. Melainkan kalau diberi kecil dalam seluar dalam. Apabila seluar dalam ada najis, dia kata bubuh air bersentuh seluar dalam najis, air jadi najis, air tu menajiskan pakaian lain. Tu tak betul belaka tu. Kalulah seluar dalam tu najis, macam mana orang kerja jabat? Dia semayang so, dia pakai seluar dalam mana? Dah. Orang kerja jabat. Hak semayang so di jabat, dia pakai seluar dalam mana? Buang batu gantung, batu tukar pula kaki. Perempuan buang tak apa. Orang lelaki buang kau. Orang lelaki di semayang bukan pakai kain plekat pun, dia pakai luar kerja dia je. Kalau dia pakai kain plekat tu mungkin dia buang. Tapi kalau dia pakai luar panjang, ke dia buang luar dalam, luar panjang dia pakai, luar dalam dia saku. Lepas tu kat pula pakai pula luar dalam. Dia pakai luar dalam dari pagi pas ke tengah malam pun, kalau dia tak kecing, luar dalam tu kotor, bukan najis. Apa nak timbul isu basuh luar dalam mesin basuh? Tak ada isu, sama je. Selagi tak kecing, tak najis lah. Tapi kotor sebab dia busuk. Tapi bukan najis. Ni masalah belaka ni. Apa panggil apa? Tidak berguru. Dia bab pekoh ni dia kena berguru molek. Kena berguru molek, kena faham molek. Air datang, itu syarat dalam mazhab Syafi'i. Air datang, janji ada air.
tak syarat air dua kolah dan tak syarat air bergerak, janji air datang, tu saja. Di fiqh tak boleh baca sendiri, baca dia macam-macam. Sebab tu jadi orang ni kata mesin basuh boleh menyucikan, orang ni kata mesin basuh tidak boleh menyucikan. Tapi yang saya pelik ni, hak kata boleh suci mesin basuh ni, sebab apa? Sebab dia kata kita bubuh macam-macam, kita bubuh wangian lah apa. Bukan itu yang boleh menyucikan najis. Yang boleh menyucikan najis hanya air mutlak, bukan wangian yang boleh menyucikan najis. Ada kata pula kerana kekuatan mesin basuh ni, dia kata tak ada kaitan dengan tu. Jadi ilah kerana apa dia kata suci tu kadang-kadang tak betul pun, tapi betul lah suci, tapi tak betul dengan ilah dia tu, dengan kerana dia antaranya kenapa? Kerana kita buh wangian. Hak buh wangian tu masalah, sebab air tu tak panggil air mutlak, sebab sudah bercampur dengan benda yang suci yang menyebabkan air tu berubah banyak. Tapi kalau bubuh saflan, bubuh sikit je bubuh saflan tau. Dia ingat nak tanya semula, banyak mana sesudu je, senutuk dia tu, kemudian air tu berubah banyak ke tak? Yelah bau, tapi menyebabkan tak boleh nak panggil air dah, malaikat kena panggil saflan. Dah atau air mutlak, salah saya nak tanya dulu. Dia salah faham pula dia kan, jadi macam air klorin kan. Air klorin pun sama, orang dulu salah faham. Air klorin bukan air mutlak. Nak ambil sembahyang, nak mana wajib, tak boleh pakai air pahit, sebab air klorin bukan air mutlak, kena pakai telaga dia jajah zaman itu. Lepas tu sekarang ni telaga dia kedak lagi, dak semua pakai air klorin belaka. Boleh pula lah ni. Ni semua salah faham belaka ni. Betul, air pahit bubuh klorin. Klorin benda suci, menyebabkan berubah air, berubah bau, berubah rasa, berubah warna. Tapi berubah tu banyak mana? Makna klorin dibubuh bertang-tang ke? Tak, berubah sikit je, tapi berubah. Air kekal mutlak. Kalau saflang ni berubah bau, berubah banyak ke tak? Berubah tak banyak mana? Berubah panggil air mutlak lagi. Air mutlak lah. Bukan panggil malaikat kalau saflang tu bodoh 3-4 botol. Ke mana? Gitu je. Maknanya kalau berubah tu banyak, dia panggil berubah yang keji, barulah air tu dipanggil air mutaghayyir, bukan air mutlak. Tapi kalau berubah saflang tu setakat setudung, air hanya berubah wangi yang dia sedikit sahaja, macam air klorin juga, berubah bau, rasa pun berubah air klorin ni. Bau pun bau, rasa pun lain, tapi berubah banyak ke tak? Berubah sikit je, kekal air mutlak. Gitu je. Mana? Dia ginilah, mesin basuh ni dia macam-macam benarnya. Dia macam-macam. Ada orang siapa ke tak pakai mesin basuh automatik, nak pakai hot menua kata dia. Menua ni boleh bilah, boleh apalah kerjaan dia. Lepas belajar, kalau gitu okey je. Dia royak ke tok laki dia pula nak beli hot automatik. Tok laki pula royak wan ustaz, masa nak beli hot menua tu, kita sebeli automatik dah dia tak ambuh. Nak menua juga, kita beli menua, baru je tukar menua. Bila belajar dengan ustaz, automatik memang ada, nak suruh saya beli automatik pula dah. Dah. Hari tu bukan tok laki dia tak mau beli automatik, bini tak mau pasal dah, nak menua juga. Kemudian kalau automatik pun okey dah, mana mari dah ke puang, boleh lock situ, banyak kerja lagi boleh buat. Metok pula dengan tok lelaki nak beli automatik pula, 2 kali beli tok lelaki. Ini kita cerita mesin basuh hak memang basuh najis. Tapi walik kita basuh kotor saja, tak ada isu. Gini, kalau basuh kotor mau tak ada masalah. Kita bubuh air 1 baldi, tapi bukan basuh najis, basuh kotor. Air 1 baldi, pakaian kita busuk peluh, kain kita busuk peluh, bukan basuh najis. Faham tak? Jadi kita buat air 1 baldi, tanpa 2 kolok. Kita pun datangkan baju yang busuk, kain yang busuk ke dalam air yang sedikit. Jadi airnya mauruk, tak ada masalah mauruk sebab bukan najis.
Tak ada masalah. Sebab bukan najis. Kita pun kicoh. Pakaian busuk kita tu, baju busuk, kain busuk tu kicoh, hilang busuk. Kita pun perah, kita pun pergi jemur. Dah suci ke dah? Dia suci daripada awal lagi. Sebab dia bukan najis, dia kotor je. Suci daripada awal lagi. Kemudian air dalam berdi tu hukum ke apa? Mutlak. Tak ada mustamah sebab kita bukan basuh najis. Boleh ambil sembahyang air tu. Berubah air tu. Berubah ke mana? Keruh banyak mana? Keruh pekak sebulan baju tidak tukar. Betul jadi air tu tak mutlak dah lah. Kalau air tu keruh sikit, dia pakai 2-3 hari baru dia gonyok dalam tu. Keruh sikit je. Keruh dengan apa? Dengan peluh najis ke dak? Air tu kekal mutlak. Mana? Jadi kalau mauruk air yang menanti, tapi yang datang tu pakaian kotor, tak ada isu. Air tu kekal mutlak, tak ada masalah. Yang kita cerita ni syarat mesti air warid, wurudul ma'il qalil 'alal ma'il mutadajjal ni kalau kita basuh tempat najis. Bukan basuh kotor. Basuh kotor mauruk pun tak ada masalah, air menanti pun tak ada masalah. Oh, jadi hari ni ingat ke nak sejang-sejang gitu je? Lebih daripada sejang, lebih daripada masa jadi. Ngajuk tak sehari. Kita baca kitab sehari sampai pukul 12. Dah lah. Nak hari ni nak berhenti kat jalan tak jadi, biar selesai lalu. Janji air datang ke atas tempat najis. Najis air dia kena buang. Jangan kita basuh dengan air, jangan. Ini kadang-kadang orang dia malah. Tai ayam dia se'er. Mutah dia se'er. Dia se'er nak buang. Dia pun ambil air cetong, ambil air sebedi, dia pun dong. Maka habis semua jadi najis. Faham tak? Sebab apa? Sebab air satu cetong tak pada kolah, air satu bedi tak pada kolah. Bila kita datang betul datang, tapi sudah bercampur dengan zat najis, menyebabkan bertambah timbangan air, maka air yang berladung dalam rumah kita tu hukum najis belaka. Tak berubah pun air tu hukum najis sebab bertambah timbangan dengan tahi ayam zat dia kita tak buang, muntah zat dia kita tak buang, bertambah timbangan. Air tu jadi najis. Setiap rumah lah jadi kita ni. Melainkan tadilah air najis tu ada di beranda rumah, di tepi tangga. Kalau kita tak mau buang pun tak apa, kita ambil air getah, kita tembok. Air itu memang najis lah sebab dia bercampur dengan zat najis. Tapi air itu turun tanah lalu ataupun latar berlubang, tak apalah. Memanglah kita siram air bercampur dengan air najis, bertambah timbangan air, memang air itu najis. Tapi air turun celah latar lalu, tak ada masalah. Tapi kalau tengah rumah kok ke mana pun, buang air najis terlebih dahulu. Se'er geli tak geli pun kena buang dulu. Jangan kita datangkan air bersekali, datang air betul dah, tapi kita tidak buang air najis. Dia kena jangan boleh buang air najis terlebih dahulu, datangkan air hingga hilang sifat, maka tempat tu hukum suci, sunat meniga selepas daripada tu. Bila selesai najis air ni mutawassitah. Dan jika ada imam lazah, maka disucikan dengan 7 kali lalu air atasnya. 7 kali lalu air ni, lalu air mana apa? Air datang atasnya. Bukan lalu ni mana air gerak, bukan. Lalu air atasnya dengan mana apa? Dia kata lalu air atasnya, yang kita naknya wurudul ma', datang air, lalu lah tu. Bukan berarti air tu bergerak, tapi air tu lalu dengan bahawa datang ke atas tempat najis. Jangan air berarti najis yang datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.